Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung bab yang ke-30, iaitu sesiapa yang sempat satu rakaat salat. Babu man adraka raka'atan minas salah. Bab sesiapa yang sempat satu rakaat salat. Hadis yang ke-553. Wa bihi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas salah raka'atan faqad adraka as-salah. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat salat maka dia dikira sempat dengan salat itu. Ini salah satu terjemahan lah. Cuma kita bincanglah sebelum ni apa maksudnya. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Seterusnya hadis yang ke-554. Wa bi qala akhbaran Ishaq bin Ibrahim qala hadatsana Abdullah ibn Idris qala hadatsana Ubaidullah ibn Umar an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka minas salah raka'atan faqad adrakaha. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya ataupun sabdanya, sesiapa yang sempat satu rakaat salat maka dia dikira sempat dengan salat itu. Hadis yang ke-555. Wa bi qala akhbarani Yazid bin Muhammad bin Abd as-Samad qala hadatsana Hisham al-Attar qala hadatsana Ismail wa huwa ibnu Sama'ah an Musa ibn A'yan an Abi Amrin al-Auza'i an Az-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-salah rak'atan faqad adraka as-salah. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang sempat salat satu rakaat maka beliau dikira telah sempat dengan salat berkenaan. Hadis yang ke-556. Wa bi qala akhbarani Shu'aib ibn Ishaq qala hadatsana Abu al-Mughirah qala hadatsana al-Auza'i an Az-Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min as-salah raka'atan faqad adrakaha. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang sempat salat satu rakaat maka beliau dikira sempat dengan salat berkenaan. Hadis yang ke-557. Wa bi qala akhbarani Musa bin Sulaiman ibn Ismail ibn al-Qasim qala hadatsana Baqiyah an Yunus qala hadatsani Az-Zuhri an Salim an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min al-jumu'ah aw ghairiha faqad tammat salatuh. Imam An-Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Salim daripada Nabi SAW katanya, sesiapa yang sempat satu rakaat salat Jumaat
atau salat lain, maka telah sempurna salatnya. Hadis yang ke-558, wa bi qala akhbarana Muhammad bin Ismail at-Tirmizi qala hadatsana Ayyub bin Sulaiman qala hadatsana Abu Bakr an Sulaiman bin Bilal an Yunus an Ibn Shihab an Salim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan min salatin min as-salawat faqad adrakha illa annahu yaqdi ma fatahu. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Salim bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat salat dalam mana-mana salat, maka beliau dikira sempat dengan salat berkenaan, dan beliau perlu menyelesaikan baki yang tidak sempat, yang ini dia qadha lah. Mana dia kena qadha. Okey, perbincangan dan pedoman hadis-hadis bab. Jadi kalau kita perhatikan di sini di bawah tajuk yang ke-30 ni, mana Imam Nasa'i kemukakan beberapa hadis yang mana boleh dikatakan hadis itu sama saja, kecuali hadis yang ke-557 dan juga hadis yang ke-558. Itu kalau ada beza-beza pun sebahagian, bukan semuanya. Kerana hadis yang ke-557 tu sebut agak khusus salat Jumaat dan juga salat lain. Hadis yang ke-558 sebut bahawa dia kena qadha, dia kena selesaikan dan perlu menyelesaikan baki yang tidak sempat itu. Sebab qadha yaqdi ni salah satu makna dia menyelesaikan. Baik. Cuba tengok perbincangan dan pedoman hadis-hadis bab. Yang pertama, hadis-hadis di bawah bab ini ada yang bersifat mutlak dan muqayyad. Mutlak ni maknanya sebut secara umum tanpa disebutkan mana-mana salat. Man adraka raka'atan faqad adraka. Itu umum. Sesiapa yang sempat satu rakaat, maka dia dikira sempat dengan salat itu. Dan seumpama itulah. Ada juga yang muqayyad. Muqayyad ni maknanya disebut salat apa. Misalnya hadis yang ke-557 disebut salat Jumaat. Itu makna muqayyad. Itu maksud dia nya. Saya sebut tu supaya kita faham istilah tu. Maksud mutlak adalah hadis yang menyebutkan salat secara umum, dan maksud muqayyad adalah hadis yang menyebutkan salat yang tertentu. Jadi dalam beberapa hadis di bawah tajuk ini, Imam Nasa'i ada mengemukakan hadis atau riwayat yang tidak sebut salat khusus. Ada juga yang sebut salat khusus. Misalnya hadis 557. Itu maksud dia nya. Baik. Yang kedua, Al-Kirmani menyebutkan, Al-Kirmani salah seorang pensyarah Bukhari lah. Beliau menyebutkan dalam hadis bab, yakni hadis bab, hadis-hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i di bawah bab yang ke-30 ini, menyebutkan, ni kata Kirmani, beliau menyebutkan bahawa sesiapa sempat satu rakaat dan habis waktu salat berkenaan, maka beliau dikira sempat dengan semua rakaat dan salatnya dikira sebagai tunai. Ini pandangan Syekh Kirmani. Maknanya, contohnya dia semaya, contoh katalah dia semaya zuhur, dia lewat semaya zuhur, dia sempat satu rakaat, maknanya 3 rakaat lagi masuk dalam waktu asar. Kalau mengikut Kirmani, apa yang dia faham daripada hadis ni, maknanya 3 lagi tu dikira sebagai tunai jugalah. Dikira sebagai tunai juga. Dan sebenarnya ini juga pandangan dalam mazhab Syafi'i pun begini juga. Ramainya berpendapat begini. Itu maksud faqad adrakha. Itu maksud faqad adrakha. Maka dia dikira sempat. Ni kalau satu rakaat pun tak boleh, hak tu dia kira qadha, automatik jadi qadha. Okey, tak apalah. Gitu. Di sebenarnya kalau nak khilaf ni banyaklah khilafnya, hak kecil-kecil tu. Ni saya ambil ni hak kira-kira hak besar lah. Hak umum. Yang ketiga, Al-Hafiz, yakni Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathnya, yakni Fathul Bari dia, jilid 2 muka surat 69, menukilkan kata-kata At-Taimi yang menyebutkan sesiapa yang sempat bersama imam satu rakaat, maka beliau dikira mendapat kelebihan salat berjemaah. Ini kata Syekh At-Taimi, ini tokoh besar je ni.
Masa asalkan kita sempat satu rakaat, kiranya kita boleh pahala Jumaat. Boleh pahala Jumaat bersama imam itu. Mana kalau satu rakaat apa tak boleh? Tak boleh. Tapi semaya tu, mana semaya tu kira jadi sah semaya tu, cuma pahala Jumaat tu. Ini kata At-Taimi. Yang keempat, jadi maksud sabda Nabi SAW satu rakaat. Man adraka raka'atan. Itu apa maksud? Sesiapa yang sempat satu rakaat. Apa maksud satu rakaat itu? Jadi maksud Nabi SAW dengan sabdanya satu rakaat adalah sesiapa yang tidak sempat satu rakaat, maka beliau dikira tidak sempat dengan salat berkenaan. Dan ini adalah perkara yang telah berlaku ittifaq di kalangan ulama. Kalau satu rakaat pun tak ada, tu, maka tidak dikira sempatlah dengan salat berkenaan. Maknanya apa? Maknanya dia semaya tu jadi qadha, tidak tunai. Itu maksud dia. Dia jadi qadha semaya dia. Dia niat, kata niat tak kira lah. Jadi bila kata qadha ni kuranglah pahala tu. Nak banding dengan hak tunai. Ini pandangan umum lah ulama. Baik. Dan perkara ini disebut sebagai ittifaq di kalangan ulama. Ittifaq ni bukan ijma', rendah daripada ijma'. Namun dalam isu berkaitan ada pandangan lain yang menyebutkan bahawa, kena ingatlah pandangan ini pandangan yang agak ganjil lah. Tapi hak ittifaq, hak kebanyakan ulama. Ittifaq ni boleh jadi 98%. Tu ittifaq. Hampir-hampir nak ijma' lah. Kalau ijma' ni tak ada seorang pun bantah. Tu ijma'. Maknanya yang bantah tu, maknanya tak ada seorang bantah tu ulama yang diterima hujah mereka. Ulama ini iktiraf lah. Kalau ulama ulama tidak iktiraf, apa kita mau ni kita tahu. Tu tak kira tu. Ni maknanya ulama setiap zaman itu. Baik. Walau bagaimanapun dalam isu ni, mana hak tak sempat satu rakaat pun tak sempat dia semaya. Katalah dia pergi dia lewat lah gitu. Imam berada apa ni hak tadi silap sebenarnya. Hak tadi dia kalau dia salat itu, hak dia salat tu tak sempat satu rakaat apa tu dikira qada. Ni kalau dah lebat Jumaat, semaya awal waktu. Semaya awal waktu. Dia mari semaya. Rakaat apa tak ada. Tak timbul isu qada lah sebab semaya Jumaat dia awal waktu. Hak tadi kalau dia semaya, katalah dia semaya Jumaat, mungkin semaya di rumah dia ke. Mana kira-kiranya ataupun dia semaya sore lah, lebih jelas lagi. Tak ada habis rakaat, orang biasa dia semaya zuhur. Tu satu isu. Jadi nak kira macam mana tu solat dia hak tu. Tu setengah ulama. Jadi berdasar pada hadis ni, hak tu tidak kira tunai lah. Itu maksud tidak sempat. Itu kalau dia semaya, maknanya kalau masuk waktu lain. Isu sekarangnya, kalau dengan imam, katalah dengan imam pula. Mari tengok tu imam apa ni duduk tahiyat akhir. Dia pun Allahu Akbar. Dia pun dah lah kira-kiranya. Dah ke dia? Dah tahiyat. Tu. Jadi kalau mengikut setengah ulama, dia kata tak ada. Kira tak ada Jumaat tu. Kira tak ada Jumaat. Tapi ramai juga ulama kata dah ni khilaf lah. Khilaf. Cuba tengok tadi lah. Nombor 3. Cuba tengok nombor 3. Hafiz Ibn Hajar sebut dalam kitab Fathul Bari dia menukilkan kata-kata At-Taimi yang menyebutkan sesiapa yang sempat bersama imam satu rakaat, maknanya semaya awal waktu ni. Hak tadi kalau semaya sore tu akad takbir tu dah tak ada cukup satu rakaat tu, tiba-tiba masuk waktu lain. Hak tu isu lain. Hak ni hak At-Taimi sebut ni kalau semaya Jumaat tiba-tiba serakaat pun tak ada dengan imam. Maka dia tak dapat kelebihan salat Jumaat. Tak boleh 27 kali ganda. Tak boleh. Ini kalau mengikut At-Taimi, mengikut ni nukilan daripada Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dia. Tak apalah. Yang keempat, cuba tengok semula lah. Jadi maksud sabda Nabi satu rakaat adalah sesiapa yang tidak sempat satu rakaat, maka beliau dikira tidak sempat dengan salat berkenan. Dan ini adalah perkara yang telah berlaku ittifaq di kalangan ulama. Ni bukan bab semaya Jumaat ni. Itulah saya nak sebut ni.
Hak At-Taimi sebut tu bab solat jemaah. Sebab dalam hadis ni kalau kita tengok Nabi tidak sebut jemaah ke tidak ni. Nah, secara mutlak, sebab tu dia kata mutlak tu. Tidak sebut. Kecuali hak semaya Jumaat. Tu memang Jumaat dia tak boleh buat seorang. Nah, hak Jumaat tu memang lah. Sebab itulah kita kena faham lah. Jadi kata-kata At-Taimi ni dia ambil kira semua ni hadis ni. Kalau kita kata hadis, beberapa hadis sebelum tu tak ada sebut pun solat Jumaat. Ni Jumaat ni, Jumaat mesti kena Jumaat. Dah kalau Jumaat tak ada, mana serakaat apa tak ada? Sembahyang Jumaat ni 2 rakaat je. Tak ada. Kira-kira tak ada. Kita bincang dah sebelum ni, kalau mengikut ramai je ulama sebut dia kena semaya tamam. Kena semaya 4 rakaat. Jadi zuhur, serakaat apa tak ada. Tetapi kita kena ingatlah perkara tu khilaf. Baik, tak apalah. Kan itu kalau sembahyang Jumaat lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i kita asal dah. Kira dah dengar tu. Cuma kurang tu memang cuma kira-kiranya boleh Jumaat tu. Boleh Jumaat. Cuma ulama khilaf pula kalau boleh Jumaat tu, tapi pahala tak akan sama dengan orang yang ikut tidak pada awal Jumaat tu. Tidak sama. Tapi boleh Jumaat 27 ke apa dia tak tahulah. Kalau setengah ulama kata 27 tu nilai apa? Nilai sen ke, nilai ringgit ke, nilai ratus ke, nilai ribu ke, 27,000. Nah, 2,700 makna 2,700 kita tak? 27 ringgit 27 juga. Tu tak tahulah. Tapi secara logik kita fikir, kalau bagi ulama yang kata sempat dengan jemaah pun tak akan dia sama dengan orang yang ikuti sembahyang jemaah daripada awal. Tu tak apalah tu kan. Baik. Jadi ittifaq ulama di kalangan ulama bahawa seseorang yang sempat 1 rakaat maka mereka dikira sempat dengan solat berkenaan. Maknanya 3 rakaat lagi tu hak dia masuk dalam waktu lain tu, hak tu tidak dikira qada lah. Tidak dikira qada, tapi dikira tunai. Tapi kalau dalam kis semaya Jumaat, kalau mengikut At-Taimi, kalau dah rakaat kira dah Jumaat tu. Hak Kirmani sebut tadi. Baik. Namun dalam isu berkaitan ada lagi pandangan lain yang menyebutkan bahawa ni pandangan ni kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar dia panggil syadz lah. Syadz. Bukan mewakili ittifaq ulama. Masuk dalam solat dalam keadaan imam sedang rukuk walaupun beliau tidak sempat rukuk bersama imam, maka beliau dikira sempat dengan solat berkenaan. Ni kalau kita baca dalam kitab-kitab dalam fiqh Syafi'i kan. Tak sempat kita rukuk. Cuma masa kita akad takbir masuk tu imam duk rukuk, kita tak ada nak rukuk dengan dia. Faham? Tu. Sebab kalau dalam setengah-setengah ulama kata kalau selisih kita Allahu Akbar kita nak rokok tu imam pun tidak selisih kira dah. Tapi kalau mengikut ni dah tak ada, cuma masa dia akad takbir tu takbiratul ihram tu lah, masa dia akad takbir mula-mula tu imam duk rokok lagi, cuma dia tak ada rokok tu imam, tapi tu imam masih rokok. Tu maksud dia nya. Maknanya ni luah lagi lah. Tadi selisih. Lepas tu nak pakar mana kot? Dia kata pakar selisih lah Ustaz. Lagi dah. Tak apa nak mana muka pekoh kan gitulah. Kalau kita baca dalam pekoh memang disebut gitulah. Sebab perkara ni Nabi tidak sebut secara dhabit. Nabi tidak sebut secara nas orang panggil. Dalam istilah dia panggil Nabi tidak sebut. Nabi sebut man adraka raka'atan. Jadi rakaat tu dikiranya kita kata perbuatan mana? Perbuatan sujud ke? Akhirnya tidak disebut. Dan perkara ni kalau dalam kitab Ethiopi dia bincang panjang lah. Ada pro kontra lah di situ. Ada kata gini, ada kata. Jadi perkara tu ulama berselisih pendapat tu kerana apa? Kerana Nabi tidak sebut dengan jelas di situ. Baik. Jadi masuk dalam solat dalam keadaan imam sedang rukuk walaupun beliau tidak sempat rukuk bersama imam, maka beliau dikira sempat dengan solat berkenaan. Ni ahli fiqh sebut begini. Yang B tu bit 3 sepatut C salah tu dikira sempat dengan rakaat walaupun imam telah mengangkat kepala dari rukuk, asalkan ada walaupun seorang makmum yang belum mengangkat kepalanya. Ni itu kata ganjil ni.
Imam akad dah ada, makmum tak akad lagi. Oh, dia kira di kedai tu. Oh, berat juga ni. Kira-kiranya masa dia masuk dari solat Allahu Akbar tu, kira-kiranya tu imam tu akad kepala iktidal lah mudahnya. Akad kepala nak iktidal lah. Kira-kiranya. Tu. Tetapi sempurnanya takbiratul ihram dia tu, bila dia Allahu Akbar tu, mana tu imam akad kepala. Akad tu mana akad iktidal lah. Cuma hak ni setengah ulama kata hak ni hak ya B ni, dia kata sebenarnya masa dia nak akad takbir tu, mana dia tak masuk lagi dalam sembahyang. Ada juga yang kata gitu. Dia tak masuk lagi dalam sembahyang. Allahu Akbar tu imam apa akad, ataupun dia sebelum akad takbir tu imam apa akad kepala, tapi ada lagi makmum lain ni tak akad kepala. Kira jadi juga tu. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar kata syaz ni. Syaz. Aku nak tulis saya tak masuk. Dia kata ni qaul syuzur. Pendapatnya syaz dia kata. Yalah hadirat pekoh ni gitulah. Sebenarnya kalau dalam Ethiopia tu banyak lagi dia sebut, saya tidak ambil semuanya, pilih-pilih kot banyak sangat Tak apalah. Yang C 3 tu C maksudnya. As-Sawri dan Zufar. Ni berpendapat. Ni seorang tokoh ni, tokoh Zufar dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dia berpendapat apabila seseorang telah bertakbir. Imam As-Sawri dan Zufar dia berpendapat apabila seseorang telah bertakbir. Takbir memang takbiratul ihram lah. Takbir untuk masuk dalam sembahyang. Allahu Akbar. Bukan intiqali. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Dan imam belum mengangkat kepala daripada rukuk, maka dia dikira sempat satu rakaat. Walaupun beliau hanya sempat meletakkan tangan pada lututnya. Jadi makna selisih ni, maknanya dia Allahu Akbar, dia pun rukuk. Masa dia rukuk tu imam tak akad lagi. Dia letak saja tangan, letak sangat di lutut ni, imam pun Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iktidal lah. Gitu. Sebab tu dia kata syah ni, sebab ni halus sangat ni, payah nak kira tu. Gitu. Tak apalah ni pandang apa aku. D ataupun pak tu, sesiapa yang sempat takbiratul ihram dan sempat takbir untuk rukuk, maka dikira sempat satu rakaat. Ada juga yang kata gitu. Sempat takbiratul ihram dan sempat takbir untuk rukuk, walaupun dia tak baca apa pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar selalu. Walaupun tak sempat rukuk. Takbiratul ihram tak sempat takbir. Mudahnya ginilah maksud dianya. Dan masuk dalam maya dan sempat takbir untuk rokok, maka dikira mana dia tak ada rokok tu. Kira-kira gitu maksudnya. Sebab dia lebih halus lagi. Cuba tengok bawah tu nombor 16 saya buat ni. Imam Hafiz Ibn Hajar kata sempat takbir dan sempat takbir untuk rokok, maka dikira sempat satu rakaat. Dia ni sebenarnya dia tak sempat pun rokok, cuma sempat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar tu imam pun tu sami Allahu liman, dia tak sempat, cuma dia takbir rokok. Ataupun kalau saya guna bahasa mudah, dia sempat takbiratul ihram dan sempat takbir intiqali untuk rukuk. Itu maksud dia. Takbir intiqali, takbir nak pindah untuk rukuk, tapi tak sempat rukuk, maka dikira dia lagi. Ini pandangan Hafiz Ibn Hajar ni sebenarnya kitab Fathul Bari. Cuba tengok nota kaki 16 tu. Pandangan-pandangan berikut dianggap ganjil kerana agak berbeza dengan nas hadis di bawah tajuk bab Fathul Bari, dalam Fathul Bari. Sebab apa? Sebab mengikut kebanyakan ulama, bila kata dasar rakaat, orang panggil rakaat ni apa sebenarnya? Rakaat yang sempurna. Rakaat yang sempurna ni satu rakaat tu lah. Makna dia berakhir dengan sujud yang kedua. Hak tu kebanyakan ulama sebut. Hak tu orang panggil rakaat. Jadi hak dia bangun pula tu, bangun untuk bangun untuk rakaat kedua dah tu. Ke satu rakaat ni ke dia ada dua sujud. Hak tu lah sebenarnya. Dah hak tu lah ramai ulama katanya. Jadi kalau kita nak bercermat, nak ikut zahir hadis, tak sepakat hak syaz ni, maka kita ambil kira tu. Tapi ikut mana pun khilaf lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia kata dia rokok tak apa. Tak masalahnya rokok tu setakat tu dikira rakaat dah. Hak tu yang jadi khilaf tu. Ulama kata, ramai ulama kata tak.
Seorang sempat dengan satu rakaat. Satu rakaat ni lengkap lah. Tu. Mana satu rakaat ni bermula daripada qiyam sampai habis sujud yang kedua. Tu orang panggil satu rakaat. Tu. Jadi di sini dia timbul juga orang panggil kata-kata ulama. Lah ni kita nak ikut pekoh ke siapa kita kesampingkan, kita ke tepi ke hadis ke lagu mana? Dia timbul tu. Nabi tak sebut rakaat-rakaat apa ni. Serkat. Orang panggil serkat ni mana serkat? Mana serkat? Seporeh mai witi serkat. Mana serkat? Sujud misalnya ke? Rakaat misalnya. Tu dia kata orang panggil serkat semai witi kan? Okay. Siapa selepas sujud tu kan? Lepas tu tahiyat. Tahiyat. Tahiyat tu tak apalah kerana nak keluar dari solat. Tapi maknanya sujud tu. Sujud yang kedua tu. Tu. Yalah hadis-hadis kukuk mana pun khilaf lah, dia pergi situlah je ayatnya. Segi pekoh kukuk mana pun. Kalau kita nak pegang hak tu tak apa juga, ikutlah mana pun. Baik, yang kelima. Maksud Nabi kata adrakas salah. Adrakas salah. Mana sesiapa yang sempat. Man adraka rak'atan faqad adrakas salah. Misal, sesiapa sempat satu rakaat maka dia dikesempat dengan solat tu. Apa maksud Nabi? Maksudnya adalah sempat dengan waktu. Ni saya ambil ni pendapat hak umum. Hak umum. Hak kebanyakan ulama. Apabila seseorang menyempurnakan baki rakaat maka beliau dikira telah menyempurnakan seluruh salatnya. Ini adalah pandangan jumhur ulama. Jumhur ulama. Mana hak tiga lagi tak ada dalam waktu tu pun dikira tunai juga. Dia kira sempurna salat dia tu. Cuma setengah ulama kata sempurna solat tu apakah sempurna seperti orang yang lengkap 4 rakaat dalam waktu tu? Ialah mungkin tidak begitulah. Tapi kira sempurna, tidak dikira qadha. Perkara ini sangat jelas jika dilihat pada satu riwayat daripada Abi Hurairah melalui jalur sanad Atha bin Yasar tu. Atha bin Yasar yang bermaksud, sesiapa yang sempat satu rakaat salat asar sebelum jatuh matahari, kemudian beliau menyempurnakan baki rakaat selepas jatuh matahari, maka beliau dikira tidak terlepas salat asar. Hak Nabi kata man fatatuhu salatul asri, tak berlaku pada dia. Man fatatuhu salatul asri ka'annahu, kan Nabi sebut kan, sesiapa yang terlepas salat asar seolah-olah dia kehilangan seluruh harta benda dia dan ahli keluarga dia. Tak termasuk dalam hadis tu. Dikira dia tidak terlepas salat asar. Ini riwayat Abu Hurairah. Jadi hak Nabi kata man fatathu salatul asri, maknanya terlepas tu serakaat apa tak ada. Tak ada tu. Tu dengan sebab kecuaian dia. Yang keenam, apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minal jum'ah, hadis 557 tadi. Hadis 557 dah. Hadis 557. Apa maksud? Sebab hadis sebelum tu Nabi tidak sebut solat apa. Hak ni sebut solat Jumaat. Apa maksud sabda Nabi man adraka raka'atan minal jumu'ah dalam hadis 557? Ianya bermaksud jika seseorang sempat satu rakaat Jumaat bersama imam, maka beliau dikira telah sempat solat Jumaat. Jika tidak sempat satu rakaat, maka beliau hendaklah menyempurnakan solat 4 rakaat. Kalau satu rakaat pun tak ada, dia kena semaya 4 rakaat. Jadi semaya zuhur lah dia. Kata Imam At-Tirmizi, kebanyakan para sahabat Nabi SAW dan selain mereka mengamalkan demikianlah. Mana kalau ada rakaat, kira ada solat Jumaat. Kalau tak ada rakaat, kira semaya 4 rakaat, semaya zuhur. Mereka berkata, yakni para sahabat, sesiapa yang sempat satu rakaat salat Jumaat, maka beliau hendaklah sempurnakan satu rakaat yang berbaki. Namun jika tidak sempat satu rakaat, maka hendaklah beliau sempurnakan 4 rakaat. Ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ishaq ni Ishaq bin Rahawai. Imam Syafi'i kata gitu. Hadis 557 ialah hadis Ibnu Umar melalui sanad Baqiyah. Adalah dhaif. Jadi hadis dhaif. Namun hadis yang sama melalui sanad Nafi' adalah sahih. Maknanya ada syawahid lah, ada penyokong. Dia ada penyokongnya. Ada bantuan hadis lain. Cuba tengok 17 kan. Saya buat sedikit tu secara ringkas tu kan. Jadi dalam hadis 557 hak sebut tentang solat Jumaat tu,
Ada seorang perawi dia nama Baqiyah. Cuba tengok ni. Baqiyah bin Al-Walid bin Sa'id bin Ka'ab bin Kalai. Kunyah dia adalah Abu Yuhmid Al-Himsi. Dia ni saduq, namun banyak melakukan tadlis. Saduq ni kalau kita belajar usul hadis, lafaz ta'dil hak rendah lah. Hak rendah. Saduq, lafaz ta'dil. Benar dia tu. Mana dia tu tak kecek pelawak. Tapi banyaklah kelemahan dia tu. Cuma dia ni tidak kecek pelawak. Tapi banyak kelemahan. Soalan gitu. Lafaz ta'dil yang paling rendah. Beliau ni saduq tapi telah mengambil namun banyak melakukan tadlis. Tadlis L tu satu saja. Tadlis ni maknanya menyembunyikan perawi. Dia menyembunyikan perawi. Kelantan panggil susuk pucah. Boleh jadi perawi tu nampak tak apa kuat, jadi tidak sebut perawi tu. Tu dia panggil tadlis. Kan orang kita dah ada kecek gitu. Kalau dia tak sebut dia ambil siapa sebab orang tu tak kuat. Kira tadlis lah tu. Baik. Dan beliau disenaraikan sebagai perawi dhaif. Ibnul Mubarak berkata, beliau saduq tetapi telah mengambil riwayat dari orang yang tidak kuat. Kata Ibnu Sa'ad, beliau thiqah jika mengambil riwayat daripada orang thiqah, dan beliau menjadi dhaif jika mengambil riwayat daripada orang yang tidak thiqah. Itu kata Ibnul Mubarak. Maknanya dia sendiri tu tak kuatlah. Jadi kalau kita nak tengok riwayat ni, tengok dia ambil dengan siapa. Orang tu kena ambil kira, bukan dia. Sebab apa? Sebab kredibiliti dia tu sudah tidak kuat. Baik. Itu kata Ibnul Mubarak. Kata apa ni, Ibnu Sa'ad tu beliau siqah kalau dia ambil riwayat dengan orang siqah. Tapi beliau ni dikira dhaif. Berhadis dia pun jadi kalau dia ambil dengan orang tidak siqah. Kata Al-Ijli, beliau siqah jika mengambil riwayat dari orang yang ma'ruf, orang yang dikenali. Dikenali, ma'ruf ni makna orang yang dikenali sebagai orang yang siqah. Dan tidak berguna riwayat jika beliau mengambil daripada orang yang majhul, orang yang tidak diketahui biodata dia. Orang tak kenal, ulama jarh wa ta'dil tak kenal dia. Maka tak ni. Jelasnya dia ni orang yang dhaif lah, perawi dhaif ni. Perawi dhaif. Gitu kan. Okey, seterusnya bab yang ke-31, waktu-waktu yang dilarang salat, waktu-waktu yang dilarang salat. As-sa'atul lati nuhiya 'anis salah fiha, iaitu waktu-waktu yang dilarang salat pada waktu-waktu itu. Fiha tu fi sa'at. Hadis yang ke-559, wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah As-Sunabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syamsu tatlu'u wa ma'aha qarnu asy-syaitan fa idza irtafa'at faraqaha fa idza istawat qaranaha wa idza zalat faraqaha fa idza danat lil ghurub qaranaha fa idza gharabat faraqaha wa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah fi tilka as-sa'at. Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah As-Sunabihi bahawa Rasulullah telah bersabda, ni kata Abdullah As-Sunabihi, matahari akan muncul dan bersamanya ada tanduk syaitan. Matahari akan muncul ni mana nak masuk fajar, nak habis subuh lah. Nak habis subuh tu. Kalau naik matahari tu habislah subuh. Gitu. Matahari akan muncul dan bersamanya ada tanduk syaitan. Ada tanduk syaitan. Qarnu syaitan tu mana tanduk syaitan. Qarnu ni banyak makna, tapi sini makna tanduk syaitan. Apabila matahari meninggi, maka syaitan akan menjauhinya. Ia tu makna syaitan. Baik. Apabila matahari berada di tengah langit, maka ia akan bersamanya. Syaitan akan bersamanya. Apabila matahari telah gelincir, yakni masuk waktu zuhur, maka ia menjauhinya. Yang ketiga, apabila matahari hampir tenggelam, ia bersamanya. Syaitan itulah ia tu. Apabila matahari tenggelam, maka ia akan menjauhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang salat pada waktu-waktu berkenaan. Jadi Nabi larang salat pada tilka saat, waktu-waktu berkenaan. Tilka saat Jadi Nabi melarang salat. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salah fi tilka saat.
Nabi telah melarang salat pada waktu-waktu berikut, waktu-waktu berkenaan lah maksudnya. Baik, pengajaran dan pedoman daripada hadis ni, hadis 559 ni, yang pertama bagi data perawi secara ringkas, Abdullah As-Sunabi adalah individu yang diperselisihkan oleh ulama tentang keadaannya. Ni termasuk dalam perawi sahabat yang mukhtalafi. Adakah beliau ni sahabat atau tabi'in? Ada yang kata dia ni sahabat, ada yang kata dia ni tabi'in. Jadi ada yang mengatakan beliau sahabat, tapi dia ni sahabat Madani, bukan sahabat Makki. Sahabat Madani ni sahabat Nabi hak di Madinah. Dia bukan orang Mekah. Jadi sahabat Nabi ni selepas Nabi hijrah di Madinah. Tu dia panggil sahabat Madani, bukan sahabat Makki. Ada juga guna istilah, sebab tu saya letak dalam kurungnya tu. Madani tu mana nisbah pada Madinah. Jadi ada yang kata dia ni sahabat. Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai telah meriwayatkan hadis daripada beliau. Baik. Yang kedua, ulama yang menyenaraikan Abdullah As-Sunabihi sebagai sahabat menjadikan hadis ini sahih. Manakala kalangan yang tidak menganggap beliau sebagai sahabat, maka mereka mengkategorikan hadis ini sebagai mursal. Sebagai mursal. Jadi mursal ni mana mursal tabi'in lah. Namun mereka tetap mensahihkan hadis ini kerana terdapat banyak penyokong-penyokongnya. Syawahid itu penyokong-penyokong dia. Jadi bagi ulama yang kata dia ni bukan sahabat, bahkan dia ni tabi'i, tiba-tiba hadis ni diambil direct dengan Nabi, maknanya ada yang tidak disebut nama sahabat dalam sanad, maka hadis ini jadi mursal tabi'i. Cumanya ulama tetap mengatakan hadis ini sahih kerana melihat kepada riwayat lain yang ada syawahid dia yang sebut sahabat mana tu. Gitulah maksudnya. Boleh faham Dah kalau dia sendiri tu sahabat dah selesai masalahnya. Bagi ulama yang kata dia sendiri tu sahabat, tak terima dah mursalnya. Tapi bagi ulama yang kata dia tidak sahabat, dia tabi'i, tiba-tiba dalam riwayat ada sebut dia ambil dengan sahabat mana, selesai juga masalah. Yang ketiga, Hafiz Ibn Hajar menyebut dalam kitab Tahzib dia, Abdullah As-Sunabihi adalah individu yang diperselisihkan tentang sohbahnya. Saya guna istilah tu. Sohbah ni tentang dia ni sebagai seorang sahabat. Kalau istilah dia panggil sohbah. Dia ni sohbah ke tidak? Kalau boleh sabit sohbah, maka dia dikira sahabat. Kalau tidak boleh sabit sohbah, sohbah ni maknanya dia berkawin, dia ni sepak dengan Nabi. Sepak dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Itu maksudnya. Itu mana sohbah. Dia sepak bersahabat ke dengan Nabi. Itu maksud dia. Sohbah tu. Saya guna. Kadang-kadang kita guna istilah tu. Jadi kata Hafiz Ibn Hajar, ulama selisih. Ulama berbeza pandangan. Ada yang kata dia ni sahabat, maka dia tu sohbah lah. Bila dia sohbah, sabit dia tu sohbah, maka dia jadi sahabat. Bila tidak sabit sohbah, maka dia tu tidak dikatakan sahabat. Tu ulama berbeza pandangan. Beliau telah meriwayatkan daripada Nabi SAW. Dan beliau juga telah meriwayatkan daripada Ubadah As-Samit. Atha' bin Yasar telah meriwayatkan hadis daripada dia. Ad-Dauri telah berkata, fenomena penduduk Madinah meriwayatkan hadis daripadanya menampakkan beliau sebagai sahabat. Jadi Syekh Ad-Dauri kata seolah dia lebih cenderung kepada Abdullah ni sahabat. Dia lebih cenderung gitu. Tapi tak berani nak kata dengan muktamad lah. Tapi tengok kau tu nampak ada imbah-imbah dia ni sahabat ni. Gitulah kira bahasa Kelantan kan. Tak apa, cuba tengok yang keempat. Ni sengaja saya sebut ni supaya kita nampak sedikit, walaupun banyak lagi sebenarnya pandangan ulama, saya tidak ambil semuanya. Yang keempat, Ibn Sakan menyebutkan bahawa As-Sunabihi, yakni Abdullah As-Sunabihi, walaupun ada pihak yang menganggap beliau sebagai sahabat Madinah dan Atha' telah meriwayatkan hadis pada beliau, begitu juga beliau ada meriwayatkan hadis pada Abu Bakar dan Ubadah As-Samit, namun beliau tetap bukan sahabat. Ibn Sakan dengan pasti sebut kok mana dia bukan sahabat. Ni kata-kata Ibn Sakan. Yang kelima, syaitan ada pengaruh dan peranan pada waktu-waktu yang dilarang salat oleh Nabi SAW dengan cuba memesongkan dan membayangkan dalam minda manusia seolah-olah mereka menyembah matahari ketika itu. Jadi Nabi tak siwi tasyabuh lah, tak siwi sembong, kata-kata tak siwi sembong. Kerana waktu hak dilarang ni kira-kiranya waktu hak syaitan ada pengaruh dia. Dan pada waktunya orang sembah matahari, inilah waktu mereka melakukan salat. Penyembahan lah. Salat tu mana penyembahan maksudnya.
Kalau kita nampak di sini hikmah dia, Nabi tak suka ni ada tashabbuh dengan orang kafir. Tashabbuh ni kena ingatlah dalam bab-bab yang berkait dengan akidah, berkait dengan berkait dengan ibadat, syariat dan sebagainya. Kalau ada serupa perkara hak biasa, baju serupa kebetulan, tu tak nak orang, tak apa tu. Engkau beli kasut atas belaka, no. Tu tak kira tu. Ni maknanya syiar, kena faham lah. Syiar orang kafir. Makna hak tu syiar ni maknanya terimat dia lah. Kira-kiranya hak tu hak budaya dia. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh buat. Kita tak pakai topi sudu. Dulu satu ketika dulu kan, dia anggap topi sudu syiar kafir. Tak boleh pakai, panas ketak pun. Tak. Akhir sekali kan mana suka juga dia biasa sebut sikit dah. Akhir sekali dia pakai piah tu dia sudu semua. Dia kan sudu kan depan aja. Dia buat semua jadi. Padahal saya sudu juga tu. Saya kan juga cuma buat semua jadi sepuluh topi tu kan topi hak lagi padan. Tak apa. Padahal tak sebi becah mata biasanya. Telinga kena mana, tak kisah mana. Tapi tak sebi serupa tu. Kuat juga semangat topi serupa tapi hak lain tak apa serupa. Sakit tayar juga ada kadang tu. Gitu tak apalah. Dulu memang gitu. Saya tak makan dulu. Tak makan. Pak ustaz kata tak boleh serupa kafir. Lepas tu bila kata ya ke? Allah ni dak. Saya pendakwah nak pakar tu bila nak semaya pusing. Hak ni duduk belakang, suruh duduk belakang. Dia main email tu. Kemudian apa kerok tapi bukan orang kapung, orang bapak dia lah. Hak pergi kapung tu, kapung hak pergi tu, saya tengok dia pusing tu, dia jadi makmumnya. Tapi lah ni tak timbul dah hak tu syiar kafir. Sebab apa? Hak tu terlalu meluah tu. Hak tu siapa-siapa pun pakar. Orang panggil ulama tu peti pun pakar tu. Munggu panah. Tu manfaat dia ni. Bukan tak sabit dengan kita kata pakai yang umur kafir yang menjadi lambai dia, tak ada dah tu, tak ada. Ingat lagi dulu tu sekolah haram. Tak boleh pakai ni, haram. Sedap ustaz tu. Nyawi lah kita pun takut tu kat ada. Sebab tu dulu kalau sekolah mana dia wi topi tu, topi sekeliling ada tu. Dia wi tu, lembek tepi apa tu? Tak si tashabbuh. Baik. Yang keenam, sebab larangan adalah untuk mengelakkan tashabbuh dengan kalangan ahli agama lain yang menyembah matahari pada ketika itu. Yang ketujuh, ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukum salat dalam waktu-waktu yang dilarang. Jadi hukumnya itu macam mana? Haram ke, makruh ke, ataupun bagaimana? Di sini ulama berbeza pandangan. Yang pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan ijma' ummah. Termasuk ulama ni, dan juga hak tidak ulama. Semua terima. Ni besar juga ni. Bahawa salat, maksudnya salat yang tidak bersebab pada waktu berkenan adalah makruh. Mereka sepakat keharusan salat fardu pada waktu-waktu terlarang. Namun mereka berkhilaf salat nawafil yang bersebab. Bersebab ni mana? Tahiyatul masjid. Bila pergi masuk masjid. Ada sebab lah. Sebab kita nak main tahiyatul masjid ni bila kita masuk dalam masjid. Sebab ada sebab. Kalau semaya tak ada sebab, semaya sunat mutlak misalnya, tak ada sebab tu. Tak boleh. Kira-kiranya gitulah. Sujud tilawah ni sebab kita duk baca Quran pada waktu tu. Siapa bab kena sujud? Dia ada tanda kena Quran tu. Kita pun sujud. Sebab siapa tepat tu? Tu mana bersebab. Tu tak apa. Harus. Tapi kok mana berkhilaf juga tu. Tapi ada kata harus. Lepas tu salat syukur. Syukur ni kerana sebab. Ada sebab boleh nikmat. Maka situ syukurnya. Gitu. Syukur tu silap tu. Baik. Salat jenazah ni khilaf juga. Dan juga salat qada pada waktu hak dilarang. Hak ni antara yang jadi khilaf ulama. Jadi kalau salat tak ada sebab, Imam Nawawi kata ijma' ummah. Tiga waktu ni adalah makruh. Tak boleh. Tak ada sebab. Orang panggil solat sunat mutlak misalnya, tak ada sebab tu. Bila-bila masa boleh buat tanpa sebab. Kalau syukur tak ada sebab. Kebetulan pada waktu tu dapat nikmat. Situlah syukurnya. Apa ni salat syukur? Contohnya gitulah.
Ataupun dia dapat nikmat, ataupun dia dapat sesuatu yang menggembirakan sebelum tu, tiba-tiba dia nak solat pada waktu tu, tak boleh. Tak boleh bermaksudnya makruh nah. Solat jenazah pun tak boleh, solat qada pun tak boleh, kena tunggu sebab dia waktu yang tidak dibenarkan sekejap sebenarnya ni. Lebih ke setengah ulama kata tak sampai 3 minit pun. Kadang 2.7 gitu, 2.7 minit gitu ya. Sebenarnya kalau ikut alif falak bukan lama pun. Sebab tu pokok dia kan, cuba perhati, anda tengok dalam internet ni. Pada waktu pagi di Jepun, dia pergi colok, dia tengok tari. Sebab apa? Sebab masa tu singkat. Kira-kira dia faham lah tu, dia nak beribadat, dia tahu dah pekoh dia tu. Nah, dia tengok tu dia buat lah sekejap lah. Betul lah alif falak kata sekitar 2.7 minit. Baik. Yang kedua, Imam Syafi'i dan segolongan ulama, mereka berpendapat harus tanpa makruh, tanpa pengecualian. Tak kira bersebab kau solat tu tak bersebab, tak kira. Maknanya mutlak lah. Mana Imam Syafi'i kata boleh. Cuma dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, tapi Imam Syafi'i kata tak boleh. Kalau dalam tokoh dalam mazhab Syafi'i ni, sebab saya sebut ni takut bila kita kata Imam Syafi'i berpendapat makruh, harus, tidak makruh, tanpa pengecualian, harus. Sama ada solat tu bersebab ke, tanpa sebab ke, jenazah tak kira, harus, tanpa pengecualian, semua solat. Tu maksud. Tapi apakah perkara ni menjadi mazhab Imam Syafi'i? Tidak juga. Dalam mazhab khilaf pula. Yang ketiga, mazhab Abi Hanifah dan kalangan yang lain menetapkan larangan solat berdasarkan kepada umum hadis bab dan hadis lain. Larangan ni makna berdosa lah kalau sembahyang. Berdosa. Sah sembahyang tapi berdosa. Itu maksud dia. Bukan kata tak sah. Sah tapi berdosa. Itu maksud dia. Imam Asy-Syafi'i dan kalangan yang sependapat dengannya berhujah bahawa sabit bahawa Nabi SAW telah qada solat sunat zuhur selepas asar. Selepas asar ni lama lah. Dia selepas asar ni dia bukan berkait dengan matahari. Kita kata hak berdiri atas kepala, patut matahari naik, matahari hak tu singkat. Hak asar ni panjang. Contoh kita semaya asar awal, mana lepas tu tak boleh, panjang lah kita ya. Kalau orang tu semaya asar pukul 6, lepas tu tak boleh. Tengok dia semaya asar pukul apa. Kecuali dia semaya asar dekat, habis asar masuk ngori. Semaya dia sendiri tu, Nabi kata semaya munafik kan. Sepuluh burung patut makan ni cepatnya. Dalam hati tak ingat Tuhan. Nak ingat lagu mana? Keadaan kritikal gitu. Gitu ya. Jadi sabit ni. Jadi Nabi pernah qada solat sunat zuhur selepas asar. Selepas Nabi maya Nabi qada solat sunat zuhur. Ini jelas mengqada ke solat sunat yang luput waktu. Ni solat sunat jelas. Nabi mengqadakan solat sunat yang luput waktu. Jika solat sunat yang tidak berbentuk qada, lagilah boleh. Hak qada pun boleh. Kalau hak solat sunat hak tidak qada, lagilah boleh. Dan begitu juga qada solat fardu, lagilah boleh. Saya guna bahasa mudah gitu ya. Tu uslub Arab tu. Demikianlah keharusan solat jenazah dalam waktu-waktu terlarang, boleh jugalah. Ni dalam syarah Sahih Muslim. Syarah Muslim ni Imam Nawawi jilid 6 muka surat 110 okay, boleh lah maksudnya Imam Syafi'i. Maknanya dalam bab ni Imam Syafi'i luah. Dalam bab ni Imam Syafi'i ni luah dalam bab ni. Tu kan. Yang ke-8, Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari dia jilid 2 muka surat 71 menyebutkan ni ada kritik lah. Dakwaan ijma' dan ittifaq oleh pihak tertentu tidak tepat kerana ada dinukilkan sebahagian salaf mengharuskan secara mutlak. Jadi kita nak kata ijma', cuba tengok semula ayat atas itu. Muka apa ni nombor 7, bukan atas nombor 7 kan? Cuba tengok. Ulama berbeza pandangan dalam menentukan hukum solat dalam waktu-waktu yang dilarang. Imam Nawawi kata ijma' ummah. Ijma'. Inilah Imam Hafiz Ibn Hajar kata dak tu. Sebab apa? Sebab ada dinukil ke salaf dulu kata harus secara mutlak. Dah bila ada berlaku perbezaan nak kata ijma' macam mana?
Cuba tengok nombor 7. Mereka sepakat keharusan solat fardu pada waktu-waktu terlarang. Namun mereka khilaf solat nawafil yang bersebab. Ya, itulah. Jadi hak kata ittifaq. Hak kata ittifaq pun tak juga dia. Sebab ramah. Salah kata harus. Hak semaya fardu tu kan. Mereka sepakat mana dia ittifaq tadi? Gitulah maksudnya. Ijma' dan ittifaq ahli pihak tertentu. Tidak tepatlah kata Hafiz Ibn Hajar. Tak tepat. Sebab apa? Sebab nak kata ijma' ni dia mesti sepakat sungguh, tak ada seorang pun bantah. Sedangkan hak ni dak sebahagian salah kata harus secara mutlak. Baik, tak apalah. Kita pergi lagi. Ada yang mengatakan, hak ni saya nukil ni, ada yang mengatakan keharusan solat telah terbatal. Harus solat pada waktu yang dilarang, 3 waktu tu terbatal dengan hadis-hadis larangan ini. Dan inilah pandangan Syekh Daud Az-Zahiri dan sebahagian ulama yang lain. Ada pula kalangan ulama yang mengharuskan solat jenazah dalam waktu terlarang, dan ada pula yang mengkritik. Ni tujuan saya sebut ni untuk menyatakan perkara ni khilaf. Sebab itulah setengah ulama dia kata kita nak semayang contoh nak kalau contoh kita ada di Masjid RSD kan, dia ke semayang ke jenazah selepas asar kan, semayang. Baik, saya buat tak ingat sebab ada pernah saya baca lah. Dia gini, ada ramai je, bukan seorang, ramai je di kalangan ulama yang kata, dia kata sebenarnya hak Nabi larang hak taklih selepas asar khususnya lah. Hak ni akhir dekat nak masuk ngeri hak tu taklihnya. Jadi kalau kita buat selalu supaya Nabi solat qada, solat sunat zuhur tu bila? Lepas mayasah lalu, bukan ujung tu. Ramai juga ulama kata begitu. Hak lepas asar ni maksudnya hak ujung asar tu. Ada yang kata begitu. Situ khilaf pula tu. Kalau baca ITUB kan dia nakal tu banyak tu. Sebab tu guru saya ni Maulana apa sebut dulu, dia kata kalau ngaji fiqh banyak dah ada, dia kata cerita orang Kedah ni. Dia ngaji fiqh saja 40 tahun. Dia pun tak sebut nama, dia sebut gitu je. Akhir sekali kalau orang tanya dia neng boleh. Jadi boleh berlaku. Sebab dia mengedak lepas lah dia tengok ada kata boleh. Tapi tak apa sebab dia ngaji. Hak mai boleh hak tak ngaji ni masalah ni. Dia tu ngaji lain tak apalah dia. Baik. Hadis ke-560. Wa biqala akhbar Suwaid bin Nas qala hadatsana Abdullah an Musa ibn Ali ibn Rabah qala sami'tu abi yaqul sami'tu Uqbah ibn Amir al-Juhani yaqul ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat atau menyembunyikan jenazah. Kena letak dulu bulak pada atau. Kita akan bincang selepas ini. Rasulullah ni kata Uqbah bin Amir Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami salat atau mengebumikan jenazah pada 3 waktu. Yang pertama, ketika jelas naik matahari sehingga ianya meninggi segala. Kedua, ketika matahari tegak di atas kepala sehingga ia gelincir. Dan yang ketiga, ketika matahari condong hendak tenggelam sehingga ia tenggelam. Sebagai masuk maghrib lah. Itu 3 tu. Pengajar dan pendamai hadis, cuba tengok. Hadis Uqbah bin Amir ni sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam kitab sahih dia. Yang kedua, sebahagian ulama menganggap maksud larangan adalah melewatkan sehingga ke waktu berkenaan. Ni saya sebut ni. Sebahagian ulama menganggap maksud larangan ni adalah melewatkan sehingga ke waktu yang dilarang itu. Sebab hadis ni seolah dia memperjelas ke hadis larangan hak lain. Jelas, cuba buat ya. Nombor 1 cuba tengok. Ketika ni dalam terjemah hadis.
ketika jelas naik matahari, maknanya habislah waktu subuh tu, sehingga ianya meninggi segala. 18, cuba tengok bawah tu. Meninggi segala mengikut pandangan mata kasar. Perkara ini diperkukuhkan oleh riwayat Amr bin Abasah yang akan menyusul. Selepas ni kita akan bincang, tak siapa lagi hadis ni. Fada'is salah hatta tartafi'a qida rumh wa yadhhabu syu'a'uha. Ni hadis ni. Akan datang kita bincanglah. Terjemah budak mengenai bincang akan datang itu. Maksud dia begini, tinggal ke salat sehingga matahari itu naik dengan kadar segala dan hilang pancaran dia. Pancaran ni maksud gini, kan matahari ni kan, bila dia naik dia nampak tu pancaran begitu. Katakanlah ni kata bumi bulat kita tak. Bila matahari naik nak habis subuh kan, dia mesti dia naik pancaran tu, maksud pancaran tu. Bila dia naik segala tu, bukan pancaran, tak panggil pancaran tu. Hak tu dia sudah menyinak, dia sudah menyuluh, sudah apa ni kita kata, apa dia panggil, tidak istilah kita jumpa dah ni. Dia tidak panggil memancar dah. Memancar ni kata ni bumi, matahari bila naik tu pancaran tu. Hak selepas fajar shadiq itu, orang panggil naik pancaran matahari, menandakan masuk waktu subuh. Kerana bila naik pancaran matahari, maknanya matahari naik dah tu. Sehingga segala jangan, mana tak lihat waktu tu, tak lihat. Jangan pergi sampai situ lah. Kalau sebelum sampai situ boleh. Begitu juga matahari tegak sehingga gelincir. Lepas gelincir tak apa. Sebelum tegak tu tak boleh. Ketika matahari condong ni condong hendak tenggelam. Condong hendak tenggelam. Memang matahari condong pun asal ni, tapi condong hendak tenggelam sehingga ia tenggelam. Waktu tu tidak boleh. Tu maknanya singkat jugalah tu kira-kira tu. Jangan pergi sampai situ. Maknanya semata-mata lepas asar boleh. Tapi jangan sampai condong nak tenggelam. Baru tak boleh. Nak semaya tu. Semaya asar, kau tak semaya asar lagi, boleh muka asar lagi tu. Tu. Itu maksud dianya. Ni pandangan sebahagian ulama. Jadi dia kata maksud larangan tu jangan sampai ke waktu tu. Jadi hak kata lepas asar tu sebenarnya hak inilah hadis ni mengkhususkan hak tu. Seolah-olah begitulah dia katanya. Baik. Jadi ulama ulama mereka berhujah, yakni ulama ni lah yang mengatakan larangan Nabi itu jangan sampai pada waktu itu yang disebut dalam hadis 560 ini. Apa hujah mereka? Hujah mereka adalah dengan hadis Ibnu Umar yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yataharra ahadukum as-salah fayusalli 'inda tulu'i syams wala 'inda ghurubiha. Janganlah seseorang kamu memilih waktu salat, lalu dia salat ketika naik matahari dan ketika tenggelam matahari. Naik matahari itu maknanya habis subuh lah, ataupun dekat dengan nak habis subuh tu, dan juga ketika hampir hendak tenggelam matahari. Ni maksudnya semaya mana ni? Semaya sunat. Dan setengah ulama kata jangan sini masuk juga mana semaya subuh tu sendiri, jangan sampai situ. Apatah lagi kalau semaya sunat lain, lagi tak boleh. Itu maksud dia kan? Memilih waktu. Jadi anda buat tu dalam kurungan tu, maknanya melambatkan maksudnya. Ni boleh katakan banyak ramai lah ulama kata maksud hadis ni memilih waktu tu mana melambatkan. Ni bahasa sindiran ni. Duk pilih-pilih waktu, tiba-tiba maya dekat akhir, tak suruh pilih lah maya awal. Soalan begitu. Itu bahasa macam sindiran. Jadi memilih waktu salat yang dimaksudkan adalah melewatkan salat hingga sampai kepada waktu yang dilarang. Itu maksudnya. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi berkata, diriwayatkan, ni saya kita nak bincang dia. Dalam hadis ni kata Imam Qurtubi diriwayatkan dengan au dan dengan waw. Cuba tengok semula hadis tu. Salasu sa'at baris yang kedua, hadis 560. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fi aw. Kata Imam Qurtubi ada setengah riwayat sebut aw dengan erti atau, tapi ada setengah riwayat sebut dengan waw, yakni an nusalliya fihi wa naqbura, bukan dengan aw naqbura. Kita kena tahu tu. Imam Qurtubi sebut tu sebab dia akan jadi berubah makna hadis.
Berubah makna hadis. Kalau kita ambil riwayat yang kata wa naqbura, bukan au naqbura, dia jadi makna berbeza. Cuba tengok kan? Cuba tengok. Riwayat dengan waw lebih azhar, lebih tepatlah, lebih zahir makna dia. Oleh itu larangan yang dimaksudkan adalah solat jenazah dan jadi makna gitulah, bukan atau. Kayak kita terjemah tadi, au tu atau. Nah, terjemah tu. Rasulullah melarang kami solat atau mengebumikan jenazah. Sebab kita au. Tapi kalau dengan waw, dia dengan terjemahannya mana larangan yang dimaksud adalah solat jenazah dan pengkebumian. Sebab bila sebut solat lepas tu ada pengkebumian, solat apa tu? Mesti solat jenazah, bukan solat lain. Itu kalau terjemah dan, boleh faham tak? Bila kata solat dan pengkebumian, maknanya solat tu solat jenazah tu. Tu kalau dengan waw. Kerana berlakunya pengkebumian adalah selepas solat jenazah. Adapun riwayat dengan au ada kemuskilan. Kemuskilan itu maknanya makna dia tu tidak jelas jadi. Muskil tu, cuba tengok. Cuba kita baca terjemah tu. Rasulullah melarang kami solat atau, makna seolah ada pilihan. Muskil tu. Mana boleh pilih salah satu, nak maya ke nak ke bumi? Habis mana kita nak ke bumi mana, tak maya lagi. Tu kata muskil tu, boleh faham tu. Baik, kita kata dak solat sini mana solat lain. Lepas tu nak ke bumi macam mana kalau tak semaya jenazah? Dah kena pilih. Sama ada nak semaya atau nak mengebumikan jenazah. Mana boleh pilih? Dia kata dak. Solat tu maknanya Nabi larang kami solat. Mana solat lain lah, solat lain. Iyalah solat lain. Lepas tu tak termasuk solat jenazah kah? Kalau tak termasuk solat jenazah, lepas tu nak ke bumi lagu mana? Mesti dah lazim dengan pengkebumian mayat. Katakanlah taklih, maknanya salat pun taklih juga. Nampak tak tu? Jadi sebab itulah Imam Qurtubi kata dengan waw tu hak molek. Kalau dengan au, jadi au ni kalau orang belajar au ni ataf dengan au litakhyir, untuk pilih. Atau ni awak boleh buat begini, atau buat begini, atau kan boleh pilih kan? Tapi kalau atau dengan wa tak. Atau wa tak boleh pilih. Kalau atau dengan wa, cuba tengok. Rasulullah melarang kami salat dan mengebumikan jenazah. Tak boleh pilih tu. Salat pun tak boleh kebumian dah. Jadi salat mana? Paling kurang salat jenazah di sini. Sebab dia kaitkan dengan pengkebumian. Tu je khilaf pula tu. Ni dalam kitab Zahrul Ruba. Ni syarah Nasai lah, Zahrul Ruba. Jadi khilaf. Sebab itulah penting sangat belajar bahasa Arab. Banyak juga yang menyumbang kepada khilaf nas, khilaf memahami nas kerana bahasa Arab. Nahwu tu. Yang keempat, berdasarkan zahir hadis ini, pengkebumian mayat pada 3 waktu yang disebutkan dalam hadis adalah dilarang, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Tapi khilaf juga ni sebenarnya. Tapi ada disebut gitu. Berdasarkan zahir hadis ni. Berdasarkan zahir hadis ni, pengkebumian mayat pada 3 waktu yang disebutkan adalah dalam hadis adalah dilarang, dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Kalau kita tengok di Mekah, di Madinah, tak ikut pun ni. Lepas subuh ke bumi, tu ada lagi tunggu situ. Lari bukan main-main. Kalau duduk jauh-jauh tak ada nak masuk. Tapi dia buka tu lama juga dah. Baik, tak apalah. Tapi Imam Ahmad kata gitu. Lepas tu kita kata di Saudi tu mazhab mana? Sebab tu dia beza. Kalau Imam Ahmad boleh jadi berbeza pendapat dengan mazhab dia. Imam Syafi'i boleh jadi berbeza dengan pendapat mazhab dia. Tidak semesti bila kata pendapat Imam Syafi'i itulah pendapat, tidak mesti. Walaupun kebanyakannya gitu. Baik, kata Imam Al-Baihaqi, larangan pengkebumian pada waktu yang dilarang tidak termasuk salat jenazah. Dan mengikut kebanyakan ahli ilmu, pengkebumian pada waktu terlarang adalah makruh, khilaf pula. Dia kata tak, pengkebumian tak boleh. Semaya boleh, makna kena tunggu selepas tu lah baru boleh pengkebumian. Mengikut satu pandangan, ni kata Imam Baihaqi. Tapi ada juga ahli ilmu yang lain yang kata pengkebumian pada waktu terlarang boleh, cuma makruh. Makruh. Gitulah. Baik, hari ini kita ambil minggu hadapan bab yang ke-32, larangan solat selepas subuh. Sebab hari ini sebenarnya sudah ada dah dalam hadis sebelum ini
dan kita pun tidak hurah banyak untuk kita bincang minggu hadapan. InsyaAllah saya setakat itulah dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk makluman, untuk malam besok kita ada kelas lepas Isya di Telipuk, insya-Allah. InsyaAllah subjek ataupun kita hadis juga, cuma bincang hadis-hadis hak muskil. InsyaAllah saya akan buat nota lah, insyaAllah.